Aku melihat Islam di negara Barat, tapi tidak ada Muslim. Dan aku melihat Muslim di negara Arab, tapi tidak ada Islam. Mereka yang berada di negara Barat, mereka mengamalkan kehidupan sebagai seorang Islam. Kau jadi macam ni sebab aku tu tak. Anak kita ni autism, bukan OKU. She's not a child anymore, Katrina. She has a right to know. How much longer do you want to keep this from her? Mummy, Daddy, I want to talk to you guys about something. Oh no, Aurora! Islam is beautiful. But why? Why? Tapi sebagai seorang manusia, Aurora dah buat satu kesalahan yang sangat besar. Bagi kami orang Islam, kehidupan adalah satu anugerah daripada Allah. Datang rumah saya, buat fitnah, nak jatuhkan reputasi saya. Awak ingat saya siapa? Satu Malaysia tahu saya siapa? Sayang, sebelum kita dedam mata, kita maafkan semua orang yang sakit hati kita. Apa benda Islam akan beribu-ribu orang? Ustaz jangan hancurkan harapan Islam dalam diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kausar binti Muhammad Hasnain, nombor matrik I19304209. Filem Ada Apa Dengan Dosa ini merupakan filem Islamik yang terbaik pada tahun 2020. Di sini saya akan menceritakan sinopsis berkaitan filem Ada Apa Dengan Dosa. Filem Ada Apa Dengan Dosa ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis yang bernama Aurora, yang mana Aurora ini berusia 19 tahun, kan tetapi Aurora ini merupakan anak luar nikah yang ditinggalkan di rumah anak yatim sejak Aurora dilahirkan lagi. Dan Aurora ini dibesarkan oleh sebuah keluarga bukan Islam di Eropah sebagai anak angkat. Pada suatu hari, Aurora ini terdengar perbualan di antara ibu bapa angkatnya tentang identiti sebenar diri Aurora ini. Apabila Aurora mengetahui identiti sebenar dirinya, Aurora merasakan sangat-sangat kecewa dan Aurora nyaris untuk membunuh diri. Kemudian, dengan kehadiran seorang jejaka bernama Khalid, yang mana jejaka ini berasal daripada Malaysia, telah banyak mengubah kehidupan Aurora. Chemistry di antara Khalid dan Aurora, di antara mereka secara tidak langsung, mereka memberi jawapan kepada setiap persoalan yang dicari dan membelenggu Aurora selama ini. Selain itu, Khalid juga telah memberi sinar untuk Aurora mengenali Islam dengan lebih dekat, memandangkan Aurora ini tidak pernah mempraktikkan ajaran Islam di dalam dirinya sendiri. Akhirnya dengan bantuan Khalid, Aurora ini nekat untuk mencari ibu bapa kandungnya yang menetap di Malaysia. Dalam usaha mencari ibu bapa kandung Aurora ini, Aurora telah melalui pelbagai rintangan yang sangat pahit yang mana terpaksa untuk Aurora hadapi. Yang mana ibu kandung Aurora, Siti Zahra, masih lagi dibelenggu oleh dosa silamnya yang mana membuatkan Siti Zahra ini sentiasa dalam pemurungan. Siti Zahra juga telah berkahwin dan beliau juga mempunyai cahaya mata yang kurang sempurna. Ini menyebabkan beliau merasakan semua yang terjadi ini berpuncanya daripada beliau. Manakala bapa kandung Aurora iaitu Ustaz Aris, yang mana Ustaz Aris ini merupakan seorang ustaz yang terkenal dan beliau tidak mahu lagi dibayangi kisah silamnya yang terdahulu. Lantas Ustaz Haris ini menidakkan kehadiran Aurora sebagai anak kandungnya kerana Ustaz Haris ini bimbang maruah dan reputasi beliau sebagai seorang ustaz akan tercalar di mata masyarakat. Pelakon yang dibintangi di dalam filem Ada Apa Dengan Dosa ini antaranya adalah Wana Ali yang memegang watak sebagai Aurora. Ia menceritakan tentang journey Aurora mencari ibu bapanya. Disebabkan Aurora ini tiada agama dan Aurora ini dibesarkan tanpa agama, dia terlalu mengikut emosi tanpa berfikir waras. Manakala Haris Ismail memegang watak sebagai Khalid, merupakan seorang lelaki yang sentiasa mengingatkan Aurora berkaitan agama.
Kemudian Adam Corey yang memegang watak sebagai Yusuf Lee, iaitu sebagai seorang mu'alaf yang telah berkahwin dengan Siti Zahra selama 10 tahun. Ashraf Muslim pula memegang watak sebagai Ustaz Haris, iaitu adalah seorang penceramah atau orang agama yang terkenal di Malaysia. Walaupun Ustaz Haris ni merupakan seorang ustaz, akan tetapi Ustaz Haris ni mempunyai kisah-kisah silamnya yang beliau tidak dapat dilupai dan juga memberi kesan kepada diri beliau. Fasha Sanda memegang watak sebagai Siti Zahra. Beliau adalah asalnya sebagai seorang yang periang, akan tetapi ia dibelenggu oleh kisah silamnya, di mana kisah silamnya menghantui dirinya sehingga membuatkan dia marah pada dirinya dan anaknya di atas kisah lampau yang lalu. Bobby Robertson memegang watak sebagai James, merupakan ayah angkat kepada Aurora. Regina Verka memegang watak sebagai Katrina, merupakan ibu angkat kepada Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanis binti Muhammad. Nombor matrik saya I19203872. So pada hari ini saya akan membentangkan mengenai nilai-nilai murni yang terdapat di dalam filem Ada Apa Dengan Dosa. So nilai murni yang pertama iaitu sifat kekeluargaan, iaitu di mana dalam filem ini Aurora ni merupakan anak angkat kepada keluarga angkatnya yang bukan Islam. Jadi walaupun Aurora ni merupakan anak angkat, tapi keluarga angkat dia ni melayan dia seperti anak kandung dia sendiri. Dan ada satu peristiwa di mana Aurora ingin pulang ke Malaysia untuk mencari ibu bapa kandungnya, dan juga waktu tu Aurora nak memeluk Islam. Bukan ketika selepas dia dah berjumpa dengan keluarganya, waktu tu dia ingin memeluk agama Islam. Dan ketika itu ibu keluarga angkatnya memberi sokongan kepadanya. Jadi peristiwa di situ menunjukkan bahawa hubungan keluarga angkatnya dan Aurora ni mempunyai hubungan yang baik, walaupun Aurora ni merupakan anak angkat, bukan anak kandung kepada mereka. Jadi nilai murni yang kita dapat di sini, jadi kita hendaklah berbuat baik dengan keluarga kita ataupun saudara kita. Tak kisahlah kalau keluarga kita ada ambil anak angkat, anak angkat yang bukan yang anak angkat lah kan. Jadi kita kena melayani sama rata. Kita kena melayani seperti keluarga, kerana kita hendaklah berbuat baik dengan keluarga kita. Kerana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, iaitu Nabi Muhammad berkata, bersabda, bermaksud sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya. Riwayat At-Tirmizi. Jadi dekat hadis ni pun dah menunjukkan bahawa kita kena layan keluarga kita dengan baik. Kita tak boleh bermusuh dengan keluarga kita, kerana itu adalah keluarga kita. So jadi tak kisahlah kita ada adik angkat ke, abang angkat ke, nenek, saudara mara, kita kena melayan dengan baik lah, kerana hubungan kekeluargaan tu sangat penting dalam sebuah keluarga. Okey, yang kedua, nilai murni yang kedua iaitu sahabat yang baik. Iaitu di mana sahabat yang baik ni, iaitu di mana ketika Aurora tertekan, ketika ayah kandung dan ibu kandungnya tidak mengaku bahawa Aurora ni anak mereka, jadi ketika itu Aurora begitu tertekan dan dia ingin membunuh diri ketika itu. Dan ketika itu Khalid datang ke bilik Aurora dan melarang dan memarahi Aurora kerana Aurora ingin membunuh diri. Jadi lagi satu peristiwa di mana Khalid pulang bersama Aurora ke Malaysia dan membantu Aurora mencari ibu bapa kandungnya. Dan Khalid juga merupakan sahabat yang baik kerana Khalid membantu Aurora mengenali Islam. Jadi di sini peristiwa di sini menunjukkan bahawa Khalid ni merupakan seorang yang baik kepada Aurora, di mana dia membantu Aurora ketika di Malaysia, dia membantu Aurora mengajar agama Islam, mencegah Aurora melakukan perkara-perkara yang dilarang. Macam tu. Jadi nilai murni yang kita dapat dalam filem ini iaitu kita hendaklah mencari sahabat yang baik supaya kita tidak terpengaruh kepada perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada kemudaratan, dan kita juga perlu menjadi sahabat yang baik. Kerana apa? Kerana supaya kita dapat menegur rakan kita ataupun menasihati rakan kita sekiranya rakan kita membuat kesalahan. Kerana apa? Kerana jika kita mampu menjadi sahabat yang baik, maka kita mampu membawa kebaikan kepada sahabat-sahabat sekeliling kita. Rasulullah SAW ada bersabda, maksudnya seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Kerana itu perhatikanlah setiap seorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud. So dekat sini menunjukkan bahawa kawan kita ni merupakan cerminan diri kita. Jika kita berkawan dengan orang yang baik, maka baiklah kita. Jika kita berkawan dengan orang yang buruk, maka terpengaruhlah kita dengan sifat-sifat
keburukannya. Seperti ada satu perumpamaan, iaitu sekiranya kita berkawan dengan orang yang perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang yang soleh, dan perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang yang buruk, iaitu perumpamaannya berbunyi, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kita akan mendapat bau wanginya. Jika kita berkawan dengan tukang besi, maka kita akan mendapat bahangnya. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita hendaklah memilih kawan, bukan memilih kawan, maksudnya berkawan dengan orang yang baik, supaya kita tidak terpengaruh dengan membawa kepada kita tidak terpengaruh kepada perkara-perkara yang buruk. Dan kita juga perlu menjadi sahabat yang baik supaya kita dapat menegur kawan kita sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang dilarang. Yang ketiga, nilai murni yang ketiga di dalam filem Ada Apa Dengan Dosa, iaitu bersangka baik. Bersangka baik iaitu bersangka baik itu di mana kita hendaklah bersangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Macam di dalam filem ni Aura ni kan merupakan anak angkat, merupakan anak luar nikah. Jadi apa yang kita dapat dalam filem ni, kita hendaklah bersangka baik dengan apa yang telah jadi dalam hidup kita. Kita tak boleh macam bersangka buruk dengan ketentuan yang Allah dah takdirkan untuk kita. Sebab apa, dalam hidup kita ni, apa yang berlaku dalam hidup kita ni semua dah dirancang oleh Allah. Semuanya Allah dah susun satu-satu, dah cantik dah kita punya perjalanan hidup tu lah. Jadi seperti contohnya, saya ambil contoh macam macam sekarang COVID-19 ni. So apa yang jadi dekat kita, apa yang kita hadap sekarang ni, COVID-19, dengan tak boleh kelas face to face, dengan kena jaga penjarakan sosial, dengan kes tinggi sekarang ni, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah, kerana setiap apa yang berlaku dekat kita tu ada hikmahnya, ada orang kata kerana dalam ujian kita tu akan ada pelangi. Dalam hujan akan turunnya pelangi selepas hujan. Jadi macam itulah, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Tak boleh bersangka buruk. Tak kisahlah dengan Allah ke dengan manusia ke, kita kena sentiasa bersangka baik. Kerana tiap-tiap yang jadi dekat kita tu ada sebab dia, ada hikmah. Bukan ujian yang datang kat kita tu saja-saja, bukan. Ada hikmah macam itulah. So ada juga hadis, iaitu di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, iaitu bermaksud, jauhilah kamu dari prasangka, kerana sesungguhnya prasangka itu adalah sebohong-bohong rekaan rasa hati, iaitu berat hati, iaitu riwayat Al-Bukhari Muslim. Kalau kita ni sentiasa buruk sangka tu itu juga adalah sifat daripada syaitan. Jadi kalau kita buruk sangka dengan orang, tak husnuzon dengan dia, maka kita macam mencontohi sifat syaitan lah gitu. Patutnya kita kena sentiasa bersangka buruk, maafkan saya. Kita kena bersangka baik dengan apa yang berlaku dalam hidup kita ni. Kita tak boleh menyalahkan takdir, begitu macam tu. Akhir sekali, apa yang nilai murni yang saya dapat dalam filem ni, iaitu Islam. Nilai murni Islam. Kerana apa, di dalam filem Ada Apa Dengan Dosa ni menceritakan mengenai agama Islam, iaitu mengisahkan mengenai anak luar nikah yang ingin mencari ibu bapanya. Ada dalam filem ini dapat filem ini menunjukkan bahawa Islam itu agama yang sempurna dan sejahtera lah, iaitu di mana agama Islam membawa agama yang boleh membawa kebaikan pada semua orang. Contoh dia macam Aurora ni, dia kan lahir keluarga angkatnya yang bukan Islam ambil dia, so dia tak mengenal Islam. Jadi bila dia berkawan dengan Khalid, bila dia kenal Islam, jadi dekat sini menunjukkan bahawa Islam ni agama yang sempurna, agama yang boleh membawa kebaikan kepada semua orang. Macam tu. Kiranya agama Islam ni merupakan agama yang sejahtera kepada semua orang. Macam tu. Waktu ada satu peristiwa dalam filem ni, di mana ketika tu Aurora terdengar azan dan dia terasa macam macam Allah jentik hati dia waktu dalam peristiwa ni kan. Kat situ membuatkan dia ingin mempelajari Islam selepas tu. Jadi kat sini dalam filem ni memang banyak ilmu pengetahuan mengenai Islam, mengenai anak luar nikah, mengenai banyak pengajaran dan nilai-nilai Islam yang dalam filem ni yang diterapkan. Jadi saya nak cakap dalam ni nilai Islam tu lah dalam filem ni. Apa orang kata, Islam ni membawa kebaikan lah kepada semua orang, yang membawa kesejahteraan lah. Banyaklah nilai-nilai Islam yang ditonjolkan dalam filem ini. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Sebetul Atira binti Abdul Aziz, nombor metrik I 19204042. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu mengenai assignment yang terakhir untuk final exam, iaitu bedah filem. Kumpulan kami telah berjaya mendapatkan satu tajuk
satu filem yang bertajuk Ada Apa Dengan Dosa. Pada bahagian saya akan membentangkan iaitu kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam filem tersebut. Setelah saya menyaksikan filem tersebut, saya berjaya mengumpulkan sebanyak 9 kelebihan yang ada dalam filem tersebut dan 3 kekurangan yang terdapat dalam filem tersebut. Okey. Yang pertama iaitu mengenai kelebihan mengenai filem Ada Apa Dengan Dosa ialah yang pertama iaitu perwatakan yang baik, seperti tanggungjawab yang perlu manusia lakukan ke atas dosa yang lalu walaupun mereka dah bertaubat. Iaitu dalam filem tersebut, perwatakan yang dilakukan oleh pelakon dalam filem tersebut berjaya membawa perwatakan dan menunjukkan suatu impak yang baik dari segi perwatakan yang mereka bawa. Okey, kelebihan yang kedua iaitu dalam filem tersebut sentiasa menunjukkan iaitu tentang kebesaran Allah dan takdir Allah dalam sesuatu perkara walaupun manusia berusaha menjauhkannya. Dalam filem tersebut menunjukkan kelebihan dalam filem tersebut iaitu sentiasa dan sering menerapkan kebesaran Allah ketika mereka ketika dalam situasi yang dilakukan oleh filem tersebut. Iaitu kelebihan dia iaitu berjaya menerapkan kebesaran Allah dan mengenai seperti walaupun dalam contoh dalam filem tersebut iaitu ada bahagian yang menunjukkan bahawa manusia itu tetap lari daripada masalah, tetapi berjaya menunjukkan bahawa filem itu berjaya membuktikan bahawa setiap takdir Allah itu ada penyelesaian yang akan akan manusia lakukan. Okey, kelebihan yang ketiga iaitu filem ini berjaya membuka minda masyarakat mengenai isu persoalan yang menghantui mereka mengenai isu anak luar nikah. Okey, setelah saya menonton filem ini baru saya mengetahui bahawa nasab keturunan anak luar nikah iaitu bukan mahram, iaitu anak yang dilahirkan dalam keadaan luar nikah tidak boleh bersentuhan dengan bapanya dan mereka adalah bukan mahram. Maknanya filem ini berjaya mengeluarkan hukum iaitu membuktikan dan membuka minda bahawa memberikan kepahaman kepada penonton yang menonton filem tersebut. Okey, kelebihan yang keempat iaitu filem ini berjaya membuka sifat dalam masyarakat yang sentiasa memandang hina pada anak luar nikah, iaitu filem ini berjaya membuktikan bahawa anak luar nikah ini juga layak untuk hidup seperti manusia biasa. Seperti watak yang dibawakan oleh watak utama iaitu Aurora, iaitu beliau dilahirkan dalam dibuang oleh ibu bapa ibu kandung dan ayah kandungnya, tetapi kita dapat lihat bahawa di sekeliling mereka masih ada lagi masyarakat yang prihatin dan kasih sayang terhadap anak luar nikah. Justru itu, filem ini berjaya membawa dan membuka minda masyarakat untuk membuang sifat memandang hina dan keji terhadap manusia lain. Okey, kelebihan yang kelima iaitu jalan cerita yang memberikan penghayatan dalam kehidupan manusia. Iaitu filem ini berjaya membuktikan bahawa permulaan manusia itu tidak menunjukkan pengakhirannya. Maknanya ia berjaya membuka minda masyarakat supaya tidak memandang hina kepada seorang itu melalui permulaan kisah hidupnya. Iaitu apabila dalam bahagian cerita itu ibu bapa kandung yang melakukan dosa, tapi setelah mereka bertaubat itu tidak menunjukkan mereka melakukan dosa tidak menunjukkan pengakhiran kepada cerita itu, pengakhiran kepada kisah hidup mereka. Okey, kelebihan yang keenam iaitu kelebihan yang ada dalam filem ini ialah dia berjaya membuktikan bahawa Allah sahaja yang berkuasa memberikan hidayah kepada hamba yang takdirkannya. Okey, filem ini berjaya membuka pemikiran masyarakat bahawa membuktikan dalil yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahawa Allah sahajalah yang berhak memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi filem ini melihatkan bahawa Aurora itu dia masuk Islam bukan sebab ayah kandung dia, tetapi dia masuk Islam sebab hidayah dan lintasan yang Allah berikan kepada dia, iaitu kita lihat dalam filem ni dia suka dengar azan. Dari situ kita dapat tahu lintasan hidayah itu Allah berikan kepada dia melalui kesukaan dia dalam dengar azan, bukan daripada pasangan orang lain dan bukan daripada kehendak orang lain. Okey, yang ketujuh iaitu filem ini juga kelebihan dia iaitu perjalanan cerita yang menarik, iaitu dia menunjukkan penggambaran dia sangat luas, iaitu mereka melakukan cerita ni dalam dua negara, iaitu dia menunjukkan Islam itu adalah agama sejahtera sempurna. Contoh dalam filem ini watak lelaki yang dipegang oleh Hari Ismail
iaitu dia pergi satu masjid, dan masjid itu dia daripada asal Malaysia, tetapi dia juga boleh azan dekat dalam masjid tu, bahawa menunjukkan bahawa negara barat juga melakukan negara barat juga tidak menunjukkan bahawa agama Islam itu luas dan tidak hanya terskop dalam satu bahagian. Maknanya dalam negara barat yang lain juga ada juga orang dan tempat ibadah yang untuk orang Islam melakukan ibadah. Okey, yang kelebihan yang ke-8 iaitu penjagaan aurat yang baik. Okey, seperti kita tengok watak yang dipegang oleh ibu kandung yang dipegang oleh Fasha Sanda iaitu penjagaan aurat yang baik, dan watak-watak Islam yang dilakukan oleh mereka sangat baik, dan aurat yang dijaga oleh mereka sangat baik. Okey, kelebihan yang terakhir iaitu sentiasa menyelipkan nasihat dan teladan jika menghadapi masalah dalam filem ini. Okey, kelebihan yang banyak dalam filem ini ialah sentiasa menyelipkan ayat Quran dan tidak terlepas dalam menasihati. Contoh dia macam dalam bahagian yang watak utama yang dipegang oleh Aurora itu, dia ingin bunuh diri, tetapi ada pihak seperti kawannya datang, dia bagi nasihat dan mencakapkan tentang dari Quran dan hadis Nabi, iaitu perbuatan membunuh diri ini adalah suatu perbuatan yang dilaknat Allah. Dia memberi ayat Quran bahawa Allah membenci perbuatan tersebut. Jadi setiap masalah yang ditimbulkan dalam filem ini ada disebutkan ayat Qurannya sekali. Jadi jelas ia dapat memberikan pengajaran dan pemahaman dan kepada masyarakat. Bukan hanya menonton filem yang sia-sia, tetapi ada ilmu yang diambil dalam filem tersebut. Okey, seterusnya iaitu mengenai kekurangan yang ada dalam filem ini. Bagi saya hanya menjumpai 3 kekurangan yang terdapat dalam filem ini, iaitu kekurangan yang ada dalam filem ini tidaklah memberikan impak yang banyak, tetapi hanya pendapat yang saya ingin mencungkirkan mengenai filem ini, iaitu 3 kekurangan yang ada, iaitu yang pertama, pengakhiran cerita yang kurang jelas, kerana bila terlihat dalam akhir filem ini, watak yang dibawa oleh watak utama dan watak yang dibawa oleh ibu kandung, mereka tidak memaparkan bahagian di mana anak kandung yang dibuang oleh ibu kandung mereka berjumpa balik, maknanya hanya berjumpa dengan ayah kandung. Jadi cerita ini tidak jelas dan tidak memaparkan apa yang terjadi dan bagaimana reaksi mereka berdua, reaksi ibu kandung dan anak kandung ketika mereka berjumpa. Okey. Yang kedua, bahasa yang digunakan sangat tinggi seperti penggunaan bahasa Inggeris yang tidak jelas. Okey, dalam cerita ini mereka melakukan ada 2 bahasa yang digunakan dalam cerita ini, iaitu bahasa pertama bahasa Melayu dan kedua bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris yang digunakan oleh watak utama kerana dia memegang watak sebagai wanita yang bukan Islam, dan ibu bapa angkat dia juga bukan Islam. Jadi bahasa yang digunakan bahasa tinggi, ada ayat yang digunakan kita tidak dapat faham dan tidak jelas didengar. Okey, kekurangan yang terakhir adalah jaran cerita yang terlalu ringkas dan tiada peningkatan seperti biasa, cerita biasa dan tak ada suspense, tak ada kejutan, hanya cerita latar biasa. Seperti yang cerita yang berlaku dalam drama, iaitu bagi pendapat saya lah, kekurangan filem ni dia macam dibuang oleh ibu dan dia dapat tahu dia bukan anak kandung, dia cari ibu dia balik, mereka tak suka, and then dia mau ada cari dia balik. So cerita ni biasa, tak ada kejutan dan tak ada suspense yang mengejutkan. Contoh macam mengejutkan kita, buatkan kita fikir, okey, betul ke kejutan dia, suspense, perasaan kita ingin tahu suatu filem tu. Cerita dia biasa dan kita boleh anggap ending dia apa. Okey, itu sahaja kekurangan yang saya jumpa dalam filem ini dan kelebihannya. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shirin Farhana binti Ahmad Faizal dengan nombor matrik I20104624. Jadi insyaAllah saya akan membentangkan 3 pengajaran yang saya dapat berdasarkan filem Ada Apa Dengan Dosa yang dipilih oleh pembelas saya. Baiklah, pengajaran yang pertama ialah berusaha mencari hidayah Allah SWT. I've heard a lot about Allah. Saya baca dan dengar tentang Allah. Tetapi Kata ulama sufi, kenal diri, kenal Allah. Jadi dalam Islam, hidayah membawa maksud petunjuk Allah ke arah kebenaran. Kerana sebagai insan, kita semestinya inginkan kebenaran untuk membina hidup di atas landasan siratul mustaqim. Dan pastinya kita akan memohon dan mengharapkan hidayah daripada Allah kerana ia merupakan rahmat yang tidak ternilai jika nak dibandingkan dengan wang ringgit. Seperti firman Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-17, dan orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Baiklah, seterusnya adalah pengajaran yang kedua, iaitu kita perlu redha dengan segala ketentuan Allah SWT. she's adopted. I have never loved her any less.
Seperti yang dapat kita lihat di dalam sedutan tersebut, di dalam filem ini terdapat beberapa watak yang seolah-olah tidak dapat menerima ketentuan Allah SWT. Jadi perkara ini ialah perkara yang biasa kerana kita sebagai hamba Allah yang akan sentiasa diuji oleh Allah SWT di muka bumi ini. Oleh itu, kita seharusnya berdiam diri dahulu supaya kita dapat berfikir dengan baik bahawa Allah ini tidak akan memuji seorang hamba-Nya di luar kemampuan kita. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Ustaz Don Daniel, apabila kita redha pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah Allah akan menggantikan kekecewaan itu kepada sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, yang terakhir iaitu pengajaran yang ketiga, ialah janganlah berputus asa dalam hidup. I shouldn't have existed. Oh no! Saya bukan ibu. Wah! Sebagai umat Islam, kita sering diingati dan diajar agar bersabar, agar sentiasa bersabar apabila kita ditimpa suatu perkara yang buruk, lebih-lebih lagi bila perkara tersebut tidak memihak pada kita, bila keadaan tidak memihak kepada kita atau keadaan tersebut tidak seperti yang kita jangkakan. Jadi, bila seseorang itu mengalami tekanan, perkara penting yang perlu dilakukan ialah untuk mendapatkan rawatan dahulu, di samping mendapat sokongan orang-orang di sekeliling, kerana membunuh diri ini bukanlah jalan penyelesaian bagi suatu masalah. Dan seperti yang kita tahu, di Malaysia sendiri terdapat banyak kes bunuh diri dan ia semakin meningkat dari semasa ke semasa. Oleh itu, ia seharusnya segera dibendung kerana dalam Islam, hukum membunuh diri adalah haram. Seperti firman Allah. Kehidupan adalah satu anugerah daripada Allah dan ketentuannya adalah yang terbaik. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya binasa. Dan menurut riwayat Bukhari dan Muslim pula, sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara, maka pada hari kiamat kelak dia akan disiksa dengan cara seperti itu pula. Jadi untuk kesimpulan pula, filem ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Arura, iaitu seorang anak luar nikah kepada seorang ustaz yang terkenal di Malaysia. Dan Arura ini dibesarkan oleh kedua ibu bapa angkatnya yang berada di Scotland dan menetap di Scotland, dan mereka ini bukan beragama Islam. Jadi cerita ini diteruskan lagi apabila Arura perlu mengkaji dan menyelidik berkenaan dengan agama Islam, dan kemudian secara tidak langsung membawanya kepada pencarian kedua ibu bapa kandungnya di Malaysia. Jadi secara keseluruhannya, filem ini memberikan banyak pengajaran, nilai dan kebaikan kepada kita, dan yang boleh kita ambil dan boleh kita terapkan dalam diri kita sebagai penonton. Dan pada pendapat saya, filem ini mencapai tujuan penyebaran dakwah melalui media perfilman, kerana dapat kita kaitkan dengan masyarakat Islam di Malaysia pada masa kini, seperti sikap angkuh seseorang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada orang lain, seperti ustaz tersebut yang merasakan dirinya hebat kerana dia merupakan seorang ustaz yang terkenal. Dan selain itu, sikap sambil lewa dan tidak mengambil peduli antara dua individu yang bukan mahram, seperti ustaz tersebut dan juga Zahara, yang secara tidak langsung tidak menjaga batas di antara mereka sehinggalah terjerumus ke dalam dunia kemaksiatan. Jadi ini adalah perkara yang boleh kita ambil iktibar daripada movie tersebut, dan bagi saya, filem yang bergenre Islami ini amat sesuai untuk tontonan umum, tidak kira usia. Dan saya akhiri pembentangan ini dengan kata-kata yang menarik perhatian saya daripada filem ini. Sekian, terima kasih. Saya ambil petikan kata-kata dari seorang ulama yang cukup hebat, Syekh Muhammad Amin. Dia berkata, aku melihat Islam di negara mana, tapi tidak ada Muslim. Dan aku melihat Muslim di negara Arab,